Alhamdulillah, Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi memanjangkan umur kita. Mudah-mudahan dengan umur yang masih ada ini, ia adalah umur yang diberkati, membolehkan kita untuk meminta ampun di atas segala kesalahan, sama ada yang telah kita lakukan atau yang sedang kita lakukan atau yang akan kita lakukan. Jadi mudah-mudahan umur yang ada ni kita manfaatkan dengan sebaiknya, menambahkan pengetahuan untuk kita dapat lebih lagi mendekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala, memperbaiki ibadah, memperbetulkan kod-kod ada yang salah ataupun kod-kod sebelum ni betul tapi mungkin ada yang lebih afdal. Jadi sama-samalah insya-Allah kita perbaiki. Jadi untuk bahagian yang pertama iaitulah tafsir. Hari ini kita masuk surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ayat yang pertama. Sebelum tu sedikit berkaitan dengan suratul Baqarah. Antara fadilat suratul Baqarah ialah dia adalah antara ayat ataupun surah yang sangat-sangat dituntut untuk kita bacakan di rumah bersama-sama dengan Ali Imran, yang mana ia akan menjadikan rumah kita itu sebagai benar-benar dipanggil home lah. Kan orang ada beza kan di antara house dengan home kan. Kita nak membina home. Jadi orang Islam, home dia tu ialah rumah dia tu, tempat dia kebanyakan masa dia ataupun tempat dia berehat bersama keluarga tu adalah tempat yang dia mendekatkan diri kepada Allah, bukannya menjadi sebahagian daripada sebagaimana Nabi sebut, la taj'alu buyutakum qubura atau kama qala. Jangan kamu jadikan rumah kamu kubur. Jadi bacalah Quran, baca surah Al-Baqarah, surah Ali Imran, yang mana ia akan menjadikan rumah kita itu rumah yang barakah insya-Allah. Jadi surah Al-Baqarah dia adalah surah yang paling panjang di dalam Al-Quran, dan surah Al-Baqarah juga mempunyai lebih kurang 2 juzuk lebih, masuk ke 2 juzuk, hampir 2 juzuk setengah. Dan di dalam surah Al-Baqarah juga dia ada satu ayat yang paling panjang, iaitu ayat satu muka sama bersamaan dengan satu ayat sahaja. Panggil surah ayat hutang, ayatul dain, ayat hutang. Ayat yang mengajar kita tentang tata cara berhutang dan memberi hutang. Jadi hari ini kita masuk ayat yang pertama dahulu tanpa memanjangkan mukaddimah. Nanti insya-Allah mukaddimah tentang surah Baqarah ni setiap kali kita nak baca ayat yang seterusnya, insya-Allah kalau ada faedah-faedah ataupun maklumat-maklumat baru, maklumat yang mungkin saya terlepas hari ini, jadi kita akan kongsi lagi pada pertemuan yang akan datang insya-Allah. Jadi hari ini ayat yang pertama, Alif Lam Mim. Alif Lam Mim inilah yang mana disebut dalam hadis riwayat At-Tirmizi, iaitu siapa yang membaca Al-Quran, man qara'a harfan, siapa yang membaca Al-Quran, setiap huruf itu baginya 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun. Dan aku tidaklah katakan alif lam mim itu huruf, tetapi alif itu huruf, lam itu huruf dan mim itu huruf. Di situ ada 30 kebaikan. Okey. Alif lam mim ni dipanggil huruf muqatta'ah lah, huruf yang terpisah-pisah. Alif lam mim. Maksudnya dia kita panggil dia secara istilahnya memang tak ada makna lah. Bukan tak ada makna, maksudnya tidak diketahui makna. So oleh kerana begitu,
Dia ada banyak sangat tafsiran yang dikemukakan tentang huruf-huruf ini. Dan lain-lain huruf muqatta'ah yang ada pada awal-awal surah yang lain. Hamim, Ain, Sin, Qaf, Nun, Qaf, Kaf, Ha, Ya, Ain, Sad, Alif, Lam, Mim, Sad, Alif, Lam, Mim, Ra, dan pelbagai lagi. Jadi, apakah rahsia di sebalik ayat tersebut, makna ayat tersebut? Banyaklah, memang banyak sangat tafsiran-tafsiran dia. Ada yang mendatangkan tafsiran, kemudian ada yang lain mengkritik tafsiran tersebut. Tetapi antara yang didatangkan oleh Ibnu Kathir, dia ada satu dipanggil kalau huruf-huruf ni dihimpunkan, semua huruf-huruf muqatta'ah yang ada dalam Quran ni dihimpunkan. Maksudnya alif lam mim ra, alif lam mim sad, ha mim, lagi apa? Ain sin qaf, alif lam ra, alif lam mim ra, kan? Lagi nun, qaf, sad. Jadi kalau gabung semua ni dan kita buang huruf-huruf yang berulang, maka dia akan ada kat sini kita tengok ada 13. Nun, sad, ha, kaf, ya, mim, qaf, alif, ta, ain, lam, ha, sin, ra. 14, sorry. Okey. So kalau kita himpunkan dia ataupun kita cuba dia macam puzzle kan, kita cuba masukkan supaya dia ada tak di sana boleh dijadikan satu maksud semua huruf-huruf ni kalau digabungkan. So ada di antaranya yang memberi ijtihad, dia sebut nassun hakimun qati'un lahu sir. Nas tu ialah satu lafaz yang tidak ada makna yang, maksudnya makna dia begitulah. Kalau kita kata makan, maksud lafaz makan tu adalah lafaz yang disebut sebagai lafaz nas, iaitu makan tu masukkan makanan dalam mulut lah, makan. Tak ada maksud lain. Contoh, habis makan pun ada juga lain kan, makan rasuah. Contoh, dia ada maksud lain. Tapi nak sebutnya jelas, kejelasan lafaz dan juga perkataan. Nassun hakimun, yang hakim, yang pemutus. Hakim ni pemutus yang kalau apa? Yang apa? Hakim ni dia hikmah, dia kalau ada orang bergaduh dia jadi pemberi keputusan di antara dua orang yang bergaduh tu, orang yang berseteru tu. So kalau kita sebut kalau kita pergi mahkamah tu hakim kan, hakim. So hakim tu lah yang putuskan awak betul, awak salah. Maka diputuskan yang didapati suspek bersalah dan dijatuhkan hukuman. Contoh kan, hakim. Maksudnya dia yang memutuskan di antara benda yang tidak jelas. Nassun hakimun, maksudnya kalau ada benda-benda yang kita rasa apa? Mana satu ni ya Allah? Maka Al-Quran tu adalah nassun hakim. Dialah yang membezakan di antara yang benar dan yang salah. Manakah jalan iman, manakah jalan yang berlawanan dengan iman. Qati'un, putus. Maksudnya confirm. Satu benda yang pasti. Satu benda yang pasti. Suara tak dengar Suara dengar? Hajar Rahmah itu suara tak dengar? Dengar Ustaz. Saya tak dengar. Jelas. Suara jelas kan? Jauh kot. Oh, okey. Takut mungkin ni keluar masuk balik kot. Okey. Mana ni? Okey. Qati'un ni maksudnya confirm. Dia kalau Quran dia ada kalau hadis, kalau contoh hadis dia ada yang confirm sahih, ada yang kebarangkalian sahih. Confirm sahih ni maksudnya dia mutawatir. Contoh dia, kita nampak rumah tu
ada api yang keluar daripada celah-celah bumbung. Maksudnya kita confirm rumah tu sedang mengalami kebakaran ataupun asap yang berkepul-kepul hitam keluar daripada lubang-lubang rumah. Jadi itu maksud qati'. Kita confirm rumah tu terbakar. Tapi kalau yang tak confirm ni macam kita tengok langit gelap tetapi adakah dia akan turun hujan ataupun tidak? Tak confirm yang tu kan. Tapi kebarangkalian tinggi turun. Tetapi yang ini confirm. Lahu sir. Padanya ada rahsia. Padanya ada rahsia. So inilah nak menggambarkan tentang huruf-huruf muqatta'ah ni. Menggambarkan tentang bagaimana Al-Quran itu sebenarnya. Dan nanti boleh cek masing-masing, Quran masing-masing. Apa kita panggil? Boleh cek masing-masing. Pada ayat-ayat yang ada huruf muqatta'ah ini, kita akan dapati selepasnya dia mesti zalikal kitab, tanzilul kitab, berkaitan dengan kitab, berkaitan dengan Quran. Wal Quranil Hakim, Yasin, wal Quranil Hakim. So, dia semuanya selepas itu nak menggambarkan tentang kebenaran Al-Quran. Dan bagaimana kandungan Al-Quran itu adalah memang suatu yang terbukti kebenaran dan keagungan dia. Semua kalau nanti boleh cek masing-masing . Okey. Alif Lam Mim Tanzilul Kitab la raiba fihi. Contoh kan surah Sajadah. Nun wal qalam wa ma yasturun. Semua berkaitan dengan Quran. Kemudian apa lagi? Qaf wal Quranil Majid. Contoh kan. Okey. So tetapi walau bagaimanapun pandangan yang paling sejahtera, yang paling kita panggil, ada banyak sangat tafsiran. Ada ulama tafsir, kemudian ada ulama lain yang dia macam kritik tafsiran tersebut dan sebagainya. So, pandangan yang paling sejahtera ialah diserahkan maknanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maknanya yang sebenar, dengan jazam, dengan kita memastikan di dalam hati kita bahawa kita memutuskan, jazam ni putus kita punya iktikad kita, putus kita punya keyakinan kita bahawa Allah tidak mungkin menurunkan sesuatu dengan sia-sia. Okey. Saya ada baca tu tapi alamak tak ingat pula berkaitan dengan dia apa? Kita panggil kalau dulu kalau zaman tahun 90-an lah, masa 90-an pun saya kecil lagi lah. Cuma kalau kita bawa kereta malam-malam tu dia banyak binatang-binatang macam serangga dekat kita punya cermin kan. Tapi sekarang tak ada. Oleh kerana pembangunan yang merosakkan ekosistem. So sebenarnya dia ada, mungkin kalau siapa-siapa ingat antara fungsi serangga-serangga tersebut. Dia ada fungsi. Maksudnya semua benda yang Allah turunkan, sama ada ayat makru'ah, ayat yang dibaca iaitu Quran, ataupun ayat manzurah ataupun ayat yang dilihat. Maksudnya petanda. Al-Quran ni petanda yang dibaca. Tetapi dalam masa yang sama di sana ada ayat manzurah, ayat yang dalam Quran dia suruh kita renung, kita lihat, kita kaji pada ayat manzurah, ayat yang dilihat petanda kebesaran Allah yang boleh dilihat dengan mata kepala. Kadang-kadang kan kita selalu amazed, kita rasa macam takjub kalau ada di awan yang terbentuk perkataan Allah, ada bentuk-bentuk tertentu yang tunjuk macam sedang sujud. So kita seolah-olah kita yang itu yang mengagumkan kita. Sedangkan alam ini sendiri adalah benda yang mengagumkan kita.
sebenarnya adalah satu yang benda yang tak perlu kita nak cari-cari kat susah-susah petunjuk yang macam tu. Sebab pada setiap apa yang ada di sekeliling kita itu adalah petanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala dalam penciptaan. Okey. Jadi tidak dibincang tafsirannya melainkan dengan sandaran syar'i, dengan maksudnya dia ada disiplin ataupun dia ada adab-adab, dia ada peraturan yang mesti dikawal agar tidak ada sewenang-wenangnya satu orang nanti dia katakan alif lam mim mim, ini maksud dia. Kemudian bila orang sanggah dia kata, macam mana awak sanggah? Awak pun tak tahu alif lam mim ni apa maksud, macam mana awak kata saya salah? Tak boleh juga. Maksudnya kalau kita buka nanti ada berpuluh-puluh juta tafsiran yang akan memanipulasikan kejahilan manusia pada hari ini. Okey. Faham Okey, ayat yang kedua. Dzalikal kitab la raiba fihi, dzalikal kitabu la raib fihi hudal lil muttaqin. Dia ada dua kat sini. Kalau ibu-ibu, ayah-ayah tengok dekat mushaf masing-masing, kita tengok ada titik 3 tu pada dua tempat kan. Maksudnya dia apa? Maksud dia kita berhenti salah satu kan. Okey. Iaitulah yang pertama, dzalikal kitabu la raiba fihi. Okey. Dia ada pada la raib dan fi. Dzalikal kitabu la raib ataupun dzalikal kitabu la raiba fihi. Boleh berhenti salah satu, sama ada pada raib ataupun pada fi. Okey. Itulah kitab yang ni Al-Quran yang tiada keraguan padanya, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Kalau tengok pada terjemahan yang saya datangkan ini, dekat mana saya berhenti? Saya berhenti pada fi. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itulah kitab Al-Quran yang tiada keraguan padanya, fi hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Kenapa berhenti? Kenapa? Apa hikmah dia? Ada boleh pilihan dua tu. Kita tengok nanti Okey. Alkitab yang dimaksudkan dzalikal kitab iaitu Al-Quran. Bukannya kitab-kitab yang lain, kitab-kitab samawi yang lain seperti Taurat, Injil dan Zabur. So alif lam di perkataan Alkitab tu dia panggil alif lam ma'rifah, alif lam lil ahdi. Dia panggil alif lam lil ahdi. Iaitulah alif lam yang menunjukkan kepada sesuatu secara spesifik. Contohnya, maksudnya beza alif lam yang nak tunjuk, nak refer to spesifik ataupun tidak. Kita kata lelaki itu telah, kita panggil lelaki itu telah datang. Lelaki itu telah datang. Maksudnya lelaki itu yang kita masukkan tu lelaki yang kita dah tahu siapa siapa lelaki itu. Maksudnya sebelum tu kita ada bincang. Sagi ada kita panggil saudara kita nak datang, contoh lelaki. So kemudian apabila dia datang, lelaki itu telah datang. So lelaki itu tu refer kepada orang yang secara spesifik yang kita dah tahu, iaitu saudara kita tadi. Tetapi kalau kita panggil ada lelaki nak datang. Ada lelaki. Okey, maksudnya lelaki akan ada lelaki yang nak datang, tetapi apa? Tidak di-refer kepada spesifik siapakah lelaki itu. Lil ahdi. Faham Okey. So Alkitab di dalam ayat yang kedua ini dia nak refer to Al-Quran. Bukannya kitab-kitab yang lain. Dzalikal kitab la raiba fihi. La raib. Ar-raib ni bermaksud syak raib. Syak ni apa? Syak ni ialah
50-50. Lawan bagi syak ialah yakin. Yakin ni apa? 100%. Contoh saya bagi tadi, kita tengok ada air yang telah mula menitik daripada langit. So kita katakan itu hujan, confirm 100% itu ialah hujan. Okey. Kemudian tingkatan yang kedua dipanggil adh-dhannul ghalib. Kebarangkalian yang tinggi. Ini juga bukan Al-Quran. Kebarangkalian yang tinggi. Iaitulah contoh kalau kita tengok dah start ada guruh. Awan mendung berarak, berkumpul di satu kawasan. So tetapi air hujan tak turun lagi. Kat situ ada adh-dhannul ghalib, kita panggil kebarangkalian tinggi, hujan nak turun. Tapi tak confirm lagi. Maksud tak sampai pada yakin. Hujan turun tu baru yakin memang hujan. Bawah pada adh-dhannul ghalib dia panggil dhann. Kebarangkalian. Yakin, kebarangkalian tinggi, kebarangkalian. Kebarangkalian dia kalau kita panggil guruh tak ada lagi. Kemudian awan gelap dah mula nak berkumpul, nak berarak, nak ke satu tempat kawasan. Kita nampak tapi tak tebal lagi. Kita ni nak hujan kot. Itu zan. Maksudnya petanda tu tak cukup kuat lagi. Dah ada tapi tak cukup kuat. Syak ni 50-50, bawah pada zan. Ya, apa itu syak? Syak ni ialah kita tengok langit masih lagi matahari kelihatan. Tetapi dah ada rasa angin sejuk, ada angin dan sebagainya. Angin yang agak kuat. Jadi di situ 50-50, hujan tak hujan. Tanda pun ada tak ada. Syak 50-50. Kalau siapa macam Haji Abdul Halim pernah duduk kat Sudan kan. Dia kalau kat Sudan ni lagi senang lah nak tahu kalau nak hujan tu. Cuma bila dia nak turun tak tahu. Cuma insya-Allah memang turun. Iaitulah apabila sandstorm datang kan. Sandstorm dah hitam gelap. Biasanya dia akan diakhirkan dengan hujan. Okay. Pergi jauh lah hujan. Cerita syak je. Syak ni maksudnya Al-Quran ini dia adalah tahap tertinggi yakin. 100% confirm memang betul ataupun memang benar, ia adalah tidak ada keraguan pada kebenaran Al-Quran itu lagi. La raib, lawan bagi yakin. Tidak syak lagi Al-Quran, memang diturunkan daripada oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui perantara Jibril dan lain-lain cara wahyu diturunkan. Okey. Zalikal kitab la raiba fih. La raiba fih. Tidak ada keraguan, tidak ada syak padanya. Juga membawa maksud larangan. Dia panggil jumlah khabariyah. Dia adalah jumlah khabariyah, jumlah ataupun ayat yang penceritaan. Tetapi penceritaan yang membawa maksud insya'iyah iaitulah penceritaan yang terkandung padanya suruhan ataupun larangan. Perintah, terkandung padanya perintah, sama ada perintah buat atau perintah tinggal. Jadi di sini maksud dia satu penceritaan, satu ayat penyata yang membawa maksud jangan kamu ragui. La tartabu fih. Jangan kamu raguinya lagi. Itu maksud dia. So macam saya beritahu tadi kan, kalau selepas ayat-ayat muqatta'ah dia cerita tentang kebenaran Al-Quran kan. Tentang kebenaran Al-Quran. Dia seolah-olah nak memberikan kita satu menarik perhatian awal. Tiba-tiba apabila kita nak menyebut tentang kebenaran Al-Quran, didatangkan dengan huruf-huruf terputus yang apa kait
Apsal ni tak baca tak mendengar je ayat gini. Alif lam mim. Tiba-tiba kan. Ha mim. Ain sin qaf. Kita lihat macam mana, bagaimana ayat-ayat kataan huruf-huruf muqatta'ah ini dia datang di awal je. Seolah-olah nak menarik perhatian untuk nak kita dengar apa yang Allah nak sampaikan di dalam Al-Quran. Okey. Macam kita tahu yang ada 3 titik segitiga tu ada 2 tempat kan. Dzalikal kitabul la raib dan fihi hudal lil muttaqin. Ataupun dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. So boleh waqaf salah satu iaitu pada perkataan raib ataupun pada perkataan fi. Tetapi lebih baik waqaf pada perkataan fi. Sebab apa? Sebab kalau dilihat pada tafsir Ibn Kathir, dia memberitahu bahawa lebih aula, afdal untuk berhenti pada la raiba fi. Itulah pada fi hudal lil muttaqin. Maksudnya hudan ni tengok ni itulah kitab Al-Quran yang tiada keraguan, la raib. Kalau kita berhenti tiada keraguan, la raib, fi padanya petunjuk. Tapi kalau kita berhenti pada fi, itulah kitab Al-Quran yang tiada keraguan padanya, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Kata Ibn Kathir lebih sesuai, lebih afdal berhenti pada fi, supaya hudan ini dia menjadi satu sifat bagi Alkitab. Maksudnya dia adalah satu sifat yang sentiasa beriringan dengan Alkitab itu. Ataupun dia juga boleh menjadi hal, keadaan bagi kitab tu. Bagi Alkitab. Keadaan ni maksudnya saya melihat Muhammad, kita panggil apa? Sekejap. Hal ni, pernah dengar hal? Hal ni maksudnya ra'aitu Muhammadan waqifa. Kita tengok aku sedang melihat Muhammad dalam keadaan berdiri. Dalam keadaan. Maksudnya Al-Quran itu, Alkitab itu, hudan tu dia sentiasa beriringan ataupun bersekali dengan Alkitab itu sebagai satu sifat yang tidak terpisah. Hudan lil muttaqin. Okey, dalam ayat ini dikhususkan Al-Quran itu adalah hidayah bagi orang yang bertakwa. Hudan lil muttaqin. So timbul persoalan. Kalau macam tu, apakah apabila orang yang tidak macam mana nak ditunjukkan kebenaran kepada orang yang tidak beriman? Kita tengok firman Allah, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifa wa rahmatul lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasara. Dan kami turunkan Al-Quran, ia adalah syifa, penyembuh dan rahmat bagi mukmin dan tidak menambah sesuatu bagi orang zalim kecuali kerugian. Kan kita dah bincang dulu yang mana hidayat ini terbagi kepada 2, hidayat petunjuk dan hidayat taufik. Maksudnya hidayat dengan maksud kita mengetahui itu adalah kebenaran, tu panggil hidayat petunjuk. Yang kedua hidayat taufik, iaitu apabila kita dah tahu itu benar dan kita ikuti. Bagi orang bertakwa, orang mukmin, orang Islam, maka apabila dia membaca Al-Quran, apabila dia mempelajari Al-Quran, maka dia adalah satu syifa, dia adalah satu rahmat, dia adalah satu hidayat yang mengandungi kedua-dua, merangkumi kedua-dua hidayat. Iaitulah dia mengetahui kebenaran itu dan dia mengikutinya. Adapun mereka yang tidak beriman, apabila dia membaca Al-Quran, dia belajar, maka dia itu perkara itu menjauhkan dia lagi, menambahkan lagi kerugian dia.
Dia mengetahui kemudian dia melanggarnya. Dia mengetahui kemudian dia menafikan kebenaran. Dia justify dan sebagainya. Maka tidaklah dia menambah melainkan kerugian. Itu yang dimaksudkan, ia dikhususkan bagi orang yang bertakwa, iaitulah mereka yang nak mengambil manfaat, mereka yang memang mencari kebenaran, mereka yang memang ingin mengikuti kebenaran. Okey. Apakah dimaksudkan dengan al-muttaqin? Iaitulah orang yang beriman. Ibnu Abbas berkata, ada banyak juga tafsiran berkaitan muttaqin dalam ayat ini. Tetapi secara ringkas saya ambil satu saja. Itulah kata Ibnu Abbas, al-muttaqin ialah mereka yang berhati-hati daripada azab Allah. Bagi mereka yang meninggalkan apa yang diketahui daripada petunjuk Al-Quran. Maksudnya orang yang bertakwa ni dia takut akan azab Allah ke atas mereka yang meninggalkan apa yang dia tahu daripada petunjuk Al-Quran. Dia tahu dah Quran suruh macam ni. Tetapi dia tak nak ikut dia punya keinginan diri dia. Maka dia masih lagi belum masuk di kalangan yang takwa. Memang susahlah. Bukannya macam kita semudah macam kita bercakap. Termasuklah saya. Masing-masing kita ni sedang berusaha, berperang, berlawan untuk nak tergolong dalam kalangan ni. Benar-benar selamat. Okey. Serta mengharap rahmat dengan membenarkan apa yang datang daripada Al-Quran. Maksudnya, orang yang bertakwa ni dia ada dua. Dia ada khauf, dia ada rajak. Orang yang bertakwa ni dia ada takut dan dia ada juga berharap. Dia takut dengan azab Allah, dalam masa yang sama dia nak pada rahmat Allah. Mesti ada kedua-duanya. Di antara tanda yang paling ringan, yang paling mudah nak tahu dia masih ada walaupun mungkin nipis, ialah apabila dia buat tak elok, dia tahu tak baik, dia ada rasa dalam hati dia, rasa tak sedap hati. Berarti hati dia hidup lagi. Berarti dia masih ada lagi di sana takut. Dia rasa tak sedap. Dan apabila dia buat baik, dia akan ada rasa seronok, dia tak ada rasa nak mengharap balasan orang. Maka itu adalah petanda yang paling mudah nak lihat. Sekurang-kurangnya ada lagi di dalam hati dia tu masih ada taman. Gitu kan. Okey. Wallahu a'lam. Tafsir. Terpanjang sikit. Ada soalan sebelum kita masuk kepada fiqh? Tak ada Ada tak? Tak ada. Okay. All good, Ustaz. Alright. Kita masuk muka surat ke-12. Tetapi yang ada sikit saya baru perasan, muka surat 11 tu yang dekat kolom ungu tu kan dia tulis Faraidul Ghusul kat muka surat 11. Yang tu dia mungkin tersilap juga. Sebenarnya bukan Faraidul Ghusul. Dia panggil Mujibatul Ghusul. Mim, waw, jim, ba, alif, ta. Mujibat. Maksudnya perkara-perkara yang mewajibkan mandi. Bukannya faraid. Kalau faraid ni maksudnya fardu-fardu mandi. Nak betulkan tu yang muka surat sebelah kita dah habis kan. Muka surat 12. Yang ini baru Faraidul Ghusul. Fardu mandi. Yang tadi tu mujibat. Mim, waw, jim, ba, alif, ta. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Faraidul Ghusul. Fardu mandi ada 3. Faraidul Ghusul salah satu asya 3. Ada 3 perkara. Yang pertama an-niyatu, niat. Yang ini maksudnya ialah niat untuk mandi wajib, mengangkat hadas besar.
bila kita kena niat sekurang-kurangnya sebelum basuhan yang pertama, selewat-lewatnya. Tapi kalau dah basuh yang pertama kemudian tak niat lagi, niat kemudian masa basuhan yang selepas niat itulah dikira sebagai niat sebagai basuhan yang pertama. Dan adakah niat mesti nawaitul ghusla? Maka itu adalah lafaz. Yang mesti ada ialah kita tahu kita nak mengangkat hadas. Kita mesti sedar yang bahawa mandi itu adalah mandi untuk mengangkat hadas dan bukannya mandi biasa. Kalau kata dah sudah mandi terlupa, maka kita memang confirm kita contohnya kalau orang yang haid dia bersih pada pukul dia bersih pada pukul 9 malam, kemudian dia menangguhkan mandi sehingga pukul 10 contoh. Tetapi ketika dia nak mandi tu, tadi dia nantilah pukul 10. Tapi ketika dia mandi tu, dia mandi macam biasa sahaja, tidak diiringi ataupun tidak diawali dengan niat yang jelas yang membezakan di antara mandi biasa dengan mandi wajib, maka dia kena mandi balik. Tetapi kalau dia dah confirm ataupun dia yakin ataupun kebarangkalian tinggi dia memang dah niat, kemudian selepas daripada dia siap mandi, mandi lama pula kan, mandi lama, kemudian sudah mandi kata aku niat tak tadi. Yang itu tak ambil kira lah. Yang itu tidak diambil kira, itu dianggap sebagai sebahagian daripada was-was. Okey, yang kedua, wa izalatun najasah in kanat ala badanihi. Menghilangkan najis sekiranya ada pada badannya. Maksudnya kalau ada najis ni maksudnya najis aini, najis yang terlihat. Contohnya buang air besar ke buang air kecil ke, maka dia mestilah menghilangkan dahulu najis yang ada pada badan. Dan yang ketiga, isalul ma ila jami'i sya'ri wal basyarah. Meratakan air ke seluruh rambut dan kulit. Ke seluruh rambut dan kulit. Yang ini secara jelas ada di dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana selepas membersihkan daripada najis badannya, baginda akan mengambil air dengan tangannya dan dia akan sela rambut dia terlebih dahulu. Sela dahulu rambut, kemudian akan menjirus kepalanya sebanyak 3 kali dahulu. Maksudnya kepala dahulu. Okey. Bagi orang perempuan yang ada dia buat simpulan rambut tu, dia ikat jadi simpul macam pigtail, lagi apa tah jenis-jenis. Saya ingat pigtail ni sebab dulu saya masa sekolah, ingat tapi sekarang itu je saya tahu. Masa sekolah rendah dulu ada kawan orang asli, saya kan orang asal Kuala Kubu ni ramai orang asli. Kawan-kawan ramai orang asli. Ada seorang tu dia orang asli, dia cakap ini pigtail dia panggil. Maksudnya ikat tu lah, ikatan tu. So bagi orang perempuan yang ada ikatan yang dia orang panggil dia jarang lah dia nak buka, kalau dia tak ada keperluan, biar je. Maka pada asalnya dia mesti mengenakan keseluruhan. Tetapi di sana memang ada khilaf di kalangan sebahagian ulama bahawa dia tidak diwajibkan untuk menanggalkan, mengurai simpulan-simpulan rambut dia. Tetapi yang dipanggil ihtiyat, berhati-hati, dilepaskan. Okey? Itu adalah kita panggil apa? Kita panggil faraidul ghusl. Okey.
Kemudian masuk kepada sunanul ghusl. Ni perkara-perkara sunat. Maksudnya kalau air dah ada kena ke seluruh badan, maka kita panggil apa? Maka kita panggil orang itu telah sempurna dia punya mandi. Telah sempurna mandinya. Kalau ada bahagian yang tak kena, maka masih lagi belum dikira sempurna. Berapakah kadar air yang afdal untuk kita gunakan ketika mandi? Yang ini memang susah. Sekarang ni kita ni orang panggil apa? Kerana banyaknya air, maka semakin susah je nak berjimat. Sebenarnya adalah lebih kurang 2 botol air mineral yang besar tu sahaja adalah yang biasanya digunakan oleh Nabi SAW untuk mandi. Maksudnya air sikit lah, air sikit. Okay. Okay. Seterusnya. Sunat-sunat mandi. Sunanuhu khamsatu asya. Sunat-sunatnya ada 5. Iaitulah yang pertama, at-tasmiyah. Membaca basmalah. Ni maksudnya kalau kita mandi dengan tidak, kalau mandi tak pakai apa-apa, maka dalam hati je lah. Dalam hati. Sebagai satu ta'zim, kita memuliakan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita ada menutup bahagian-bahagian yang biasanya maksudnya aurat yang besar, maka basmalah. Okey. Itu pun sekiranya tempat mandi itu tidak bersekali dengan tandas. Okey. Seterusnya al-wudu'u qablah. Al-wudu'u qablah. Mengambil wuduk sebelum mandi. Maksud dia selepas pada kita berniat, kemudian kita menyucikan daripada segala najis yang terlihat, maka sebelum kita mandi cedok air untuk mandi itu ataupun shower kan, maka wuduk sebelumnya dan ditinggalkan kaki. Wuduk tanpa membasuh kaki. Kemudian ada persoalan, kenapa Nabi SAW dia wuduk ketika dia mandi, dia tinggalkan kaki? Kerana ialah ketika zaman hayat Nabi SAW, mana ada lantai macam lantai kita kan. So kaki tu biar last sekali lah sebelum keluar bilik air. Itu maksudnya. So kalau kita nak ambil wuduk sempurna pun, wallahu alam, tercapailah maksud untuk nak dapat sunnah tu. Walaupun kita terus basuh kaki. Sebab kita, maksudnya sebab sunat, sebab Nabi tinggalkan kaki di hujung tu, dia dah tak ada. Kalau dulu Nabi SAW tinggalkan sebab basuh kaki tu, dia biarkan di hujung baru basuh, kerana tak nak mengulang basuh kan. Jadi sebab tu telah tidak ada. Tetapi kalau kita nak kekalkan juga nak buat sebegitu, kerana kita nak buat, kita panggil apa, nak beramal dengan hadis saddidu wa qaribu. Buat macam mana Nabi buat ataupun buat dekat-dekat. Jadi boleh juga. Boleh juga sebagai satu tanda kecintaan kepada Nabi SAW. Kemudian wa imrarul yad 'alal jasad, menggosok badan pada badan. Menggosok badan pada badan. Menggosok tangan pada badan. Maksudnya mandi yang wajibnya tak mesti gosok lah, tetapi mesti menyampaikan air ke bahagian-bahagian yang mesti disampaikan. Seterusnya al-muwalat. Muwalat ni berturut-turut. Maksudnya bukan mandi kepala dulu sagi mandi badan pula. Mandi terus lah.
Dan seterusnya yang terakhir taqdimul yumna 'alal yusra. Selepas pada kita dah basuh 3 kali ke atas tu kan, maka mulakan dengan kanan dan kemudian kiri. Okey? Mandi. Kemudian antara yang mungkin kita boleh tambah di sini iaitu mandi wajib dia mengangkat hadas besar dan kecil. Maksudnya kalau kita walaupun kita tidak niat mengangkat hadas kecil tetapi dia telah terangkat secara automatik kerana benda yang kecil boleh dihimpunkan, dimasukkan ke dalam benda yang lebih besar daripadanya. So hadas kecil itu dia termasuk di dalam hadas yang besar, maka apabila kita telah mandi, walaupun kita tidak berwuduk sebelumnya, maka kita hadas besar dan kecil telah terangkat. Tetapi kalau di dalam tempoh kita mandi itu kita ada melakukan perkara yang membatalkan wuduk seperti menyentuh kemaluan tanpa lapik, buang air dan sebagainya, maka wajib mandilah kerana telah adanya perkara yang membatalkan hadas kecil. Okey. Muka surat 13. Mandi sunat. Mandi sunat. Ada wal igtisalat al masnunatu 17 ghusla. Mandi yang disunatkan ada 17, iaitu yang pertama mandi Jumaat. Ghuslul Jumaah. Okey. Adakah mandi Jumaat disunatkan juga bagi orang? Sebelum tu, kalau kita lihat kepada mandi-mandi yang sunat pada nombor pertama sehingga nombor kelima, sebenarnya dia ada satu alasan yang mandi-mandi sunat ini dia berkongsi alasan yang sama. Iaitulah perhimpunan manusia. Kita kalau nak berhimpun, kita mesti pastikan diri kita ini tidak mengganggu gugat orang lain. Tidak menyebabkan orang lain tidak selesa. Musim-musim COVID ni lagilah pula kita nampak petunjuk agama ini, petunjuk syariat ini, dia merangkumi sebenarnya semua keadaan. Sekarang ni kan kalau orang yang dia tidak sepatutnya berada dalam kumpulan manusia, maka dia tidak sepatutnya berada bersama mereka. Tak sihat dan sebagainya kan. Maksudnya mengganggu orang lain. So ini adalah kesimpulan sebenarnya nombor 1 sampai nombor 5, iaitulah mandi Jumaat, mandi hari raya, mandi solat istisqa, mandi solat gerhana dan gerhana matahari dan gerhana bulan. Okey? Cuma bagi nombor pertama iaitulah ghuslul Jumaah. Jadi oleh kerana kita lihat tujuan dia selain daripada ialah ibadah untuk kita wangi-wangi kerana dia adalah hari raya mingguan. So adakah dia disunatkan bagi perempuan? Wallahu ta'ala a'lam. Kalau dilihat kepada alasan itu, maka orang perempuan dia tidak disunatkan. Tetapi kalau dilihat untuk mengambil berkat hari Jumaat itu sendiri, wallahu a'lam mungkinlah boleh. Tapi pada asalnya, dilihat pada asalnya ia adalah bagi mereka yang dimestikan solat Jumaat, maka dia disunatkan untuk mandi Jumaat. Kemudian hari raya. Dia sebelum tu, kenapa dia disunatkan bagi orang perempuan juga? Kerana adanya hadis yang lebih umum, man tawadda'a yaumal jum'ah fabiha wa ni'mat wa man iktasala fal ghuslu afdal.
siapa yang berwuduk pada hari Jumaat, maka baginya baik, bagus. Siapa yang mandi, maka mandi adalah lebih afdal. Okey, tapi pada asalnya orang perempuan tak termasuk. Hari raya. Kenapa hari raya disunatkan? Kerana sama juga. Kerana dia adalah hari perhimpunan. Kemudian istisqa. Sebab apa perhimpunan juga. Tetapi pada nombor 3 ni, istisqa ni, solat minta hujan ini, yang ini khilaf. Kerana apa? Walaupun dia adalah perhimpunan, tetapi dia adalah perhimpunan yang nak bagi nampak macam kita ni macam berharap pada air sangat. Jadi kalau orang yang berharap pada air, berharap pada hujan, adakah dia pakai lawa-lawa? Tak, macam tak teli kan. Dia antara yang dia nak minta tengok. Dia datang pun dah mandi, dah bersih lah. Jadi sebahagian ahli ilmu mengatakan mandi solat istisqa ni eloklah jangan pakai cantik-cantik, pakai macam kita sedang rasa macam ni lah, orang panggil selekeh lah, sebab air lama tak ada. Macam tu. Okey. Begitu juga solat khusuf dan kusuf ni memang tak ada dalil yang orang panggil secara spesifik. Tetapi tadi yang saya sebut berdasarkan alasan yang sama, iaitulah perhimpunan. Seterusnya wal ghuslu min ghuslil mayyit, mandi daripada mandi jenazah, mandi selepas memandikan jenazah. Maksud dia mandi selepas kita mandikan jenazah. Hadis iaitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Abi Hurairah, Nabi bersabda, man ghassala maitan falyaghtasil wa man hamalahu falyatawadda. Siapa yang memandikan jenazah hendaklah dia mandi, siapa yang mengusung jenazah hendaklah dia berwuduk. Okey. Kita panggil hadis Abu Hurairah ni, yang menarik ni, out of topic sikit tapi dia masih lagi berkaitan. Nak menunjukkan kecerdasan Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah ni dia satu orang wanita yang dia takutlah sahabat-sahabat lelaki ni. Dia memang dia kritik lah. Dia rasa tak kena, dia kritik sahabat. Sampaikan ada dibukukan satu buku oleh Al-Imam Zarkashi. Dia himpunkan kritikan Aisyah kepada sahabat-sahabat yang lain. Nak cerita Aisyah ni bukanlah kaki gaduh, tapi dia wanita yang cerdas. Ini kalau macam suami isteri ni memang kalau suami isteri hebat macam ni lah. Suami dia Perdana Menteri ke, Presiden Amerika ke, balik dia adalah seorang suami kepada seorang isteri yang garang juga. Macam tu lah. Okey. Kalau isteri lain lah, lain. Okey. Dia kritik, dia kata, hang mandikan najis ke? Hang usung najis ke sampai nak kena wuduk? Ada kritik. Walau bagaimanapun, kalau kita lihat, mungkin ni boleh dari sudut kesihatan, sains kesihatan, mungkinlah bagi orang yang memandikan jenazah, dia mungkin ada terkena bakteria-bakteria daripada jenazah tersebut, kuman dan sebagainya, yang mungkin takut terjangkit ataupun takut menyebabkan dia tak sihat. So disunatkan mandi. Selain daripada hadis ini, mungkin jika ada sokongan daripada sudut sains kesihatan, maka ia pastilah lebih kuat lagi dan lebih lagi lah meyakinkan untuk kita mengetahui bahawa ia memang adalah satu tuntutan agama. Okey. Wal kafir idza aslam. Dan orang kafir, nombor 7, orang kafir jika dia masuk Islam. Disunatkan mandi. Disunatkan mandi. Walau bagaimanapun, di sana ada sebahagian
sebahagian ahli ilmu mengatakan wajib. Tetapi kalau kita lihat secara begitu ramainya para sahabat yang masuk Islam, mana ada Nabi suruh dia mandi? Tak ada. So menunjukkan bahawa ia bukanlah satu benda yang wajib. So jadi apa-apa yang dia lakukan ketika sebelum Islam yang mana ia wajib mandi, dia berjunub, dia haid, semua itu tidak terpakai. Apabila dia telah masuk Islam, kemudian setelah dia bersih di dalam Islam, dia bersih daripada haid contoh, barulah dia wajib mandi. Okey. Adapun yang sebelum-sebelum itu semuanya telah terhapus sebagaimana disebut al-Islam yajubbu ma qablah. Islam itu menutup segala apa yang sebelumnya. Yang ke-8 dan ke-9, wal majnun wal mughma alaihi idza afaqa. Mandi untuk orang yang sembuh daripada gila. Mandi sebab apa mandi? Orang yang gila dan orang yang sembuh, bukan sembuh daripada gila ni. Maksudnya orang yang pitam, orang yang pengsan. Wal mughma alaih. Okey, ada disebut. Mandi untuk orang yang sedar daripada pengsan. Okey, sebab apa? Sebab tak tahu apa yang berlaku dalam tempoh dia apa? Dia gila tu, mungkin dia ada berjunub dan sebagainya, maka mengambil jalan berhati-hati untuk mandi. Okey, walidukhuli Makkah. Mandi bagi menunaikan ihram. Wal ghuslu indal ihram. Nombor 10. Wal ghuslu indal ihram. Mandi bagi menunaikan ihram. Mandi bagi hendak berihram sebenarnya. Mandi kalau nak berihram. Kemudian walidukhuli Makkah. Nak masuk Mekah pun sunat mandi. Walil wuqufi bi Arafah. Wukuf untuk hari Arafah. Wukuf hari Arafah. Yang ini wukuf hari Arafah. Sekejap Okey. Yang ini bukanlah satu perkara yang biasa diamalkan oleh Nabi SAW, tetapi ada sebahagian sahabat, antaranya Ibnu Umar. Wallahu alam, tapi biasanya kalau kita nak pergi ke Arafah ni, kita panggil apa? Nak wukuf ke Arafah ni sebenarnya lebih baik macam selekeh, macam berharap, sama macam istisqa tadi. Okey, walil mabiti bi Muzdalifah. Mandi bagi bermalam di Muzdalifah. Waliramyil jimari thalath. Mandi bagi melempar 3 jamrah. Walit tawaf. Mandi bagi menunaikan tawaf. Walis sa'i. Mandi bagi menunaikan sa'i. Walidukhuli madinati Rasulillah. Mandi bagi memasuki Madinah. Yang ini kita panggil apa? Lepas tawaf nak mandi, lepas nak tawaf mandi, nak sa'i mandi macam mana ni kan? Sebab sa'i ni biasa dengan tawaf. Tetapi pada asalnya ini semua kita panggil, kita lihat nombor 12 sampai nombor 16 itu dia lebih kepada ialah kalau kita nak ibadat, maka disunatkan untuk membersihkan badan. Itulah maksud dia. Wallahu ta'ala a'lam. Cukup untuk hari ini. Ada apa-apa soalan sebelum kita? Wallahu a'lam. Ustaz nombor 9. Nombor 9 Ustaz. Nombor 9. Yang sedar daripada pengsan. Macam kalau orang menjalani rawatan operation kan, dia dipengsankan, dia ditidurkan. Itu kepengsan juga kan? Bila dia dah habis rawatan tu sunat mandi. Depend pada situasi. Yang ini sebenarnya dia disunatkan kerana ialah contoh orang yang hitam kan. So dia mandilah untuk dia segarkan badan. Itu maksud dia. Tapi kalau
dia boleh memudaratkan, dia bukan lagi sunat, dia dah jadi haram pula. Ustaz, Salam. Okey, sila dulu. okey, saya nak tanya pasal tafsir tadi. Ustaz kata pasal, dan saya tahu mengenai kalau rumah elok dibacakan surah Al-Baqarah. Tapi sebenarnya baca surah Al-Baqarah tu apa Ustaz? Macam mana? Tiap-tiap hari ke apa maksud dia? Oh, kalau kita baca Baqarah hari-hari, bila nak khatam? Itulah yang saya nak tahu tu. Maksud sebenar apa tu phrase yang Ustaz cakap tu. Maksudnya sebenarnya apa? Sebenarnya bukan surah Al-Baqarah tu itself kan. Sebenarnya Al-Quran elok dibacakan tiap-tiap hari di rumah ke macam mana sebenarnya? Tapi kita pastikan surah Baqarah dan surah Ali Imran tu pernah dibaca di rumah. Kadang-kadang mungkin kita sambung-sambung tilawah kita, ada kita tilawah dekat surau, ada dalam kereta, ada dekat kampung kan, sambung tilawah kan. Tapi pastikan pernah lah dibaca di rumah. Baqarah dan Ali Imran. Sekali selama kita tinggal kat situ, macam mana? Ya, sekurang-kurangnya. Okey. Walaupun macam dia bukan baca sekali because surah Al-Baqarah panjang. Saya pun berapa hari, 2 hari, 3 hari baru masuk, baru pertengahan juzuk 2. So belum habis lagi. So it's still okay kan sebenarnya? Still okay. Tak ada tidak semestinya dibaca secara maksudnya terus habis satu kali, tak. Okay. Tapi kalau habis bagus. Saya ada kenal seorang aunty, seorang makcik. Dia seperti ada di sihir. Kebetulan anak dia kawan baik lah dulu masa belajar. Dia selalu, kadang-kadang dia lepak bilik sekali kan. Lepas tu tiba-tiba mak dia telefon. Lepas tu dia cakap, tiba-tiba je kawan dia kata, diamlah bodoh, dia kata. Dia, terkejut saya. Dia cakap macam tu kat mak. Barulah tahu rupanya jin yang mengganggu mak dia tu, dia interrupt, dia interfere, dia masuk. Dia mencelah di antara perbualan tu. Tapi itu bukan yang fokus saya nak cerita. Tapi nak cerita bagaimana aunty ni, dia punya treatment diri dia sendiri sehingga alhamdulillah sebenarnya pulih lah, nak kata 100% taklah, tapi sangat-sangat ni. Hari-hari dia baca Al-Baqarah tanpa gagal. Wow. Maksudnya sempurnakan 2 juzuk tu one time lah. Satu hari sekali tu sempurnakan. Setiap hari. 2 juzuk. Lepas tu dalam hati saya lah, baik aku kena kacau jin je ni, kena kacau setan, at least baca Quran surah Baqarah hari-hari. Kalau tak kena Amazing pasal macam Ustaz cakap tu, macam sedang dia telefon dengan anak dia, jin tu boleh interfere. Macam mana dia go through baca without interference tu, nak stop it from happening tu, amazing. Tak tahu Allah Alam. Tapi anak dia cerita macam tu lah. Saya pun macam dia lebih baik kita diganggu oleh jin kalau macam tu. Tak mau. Tapi kan honestly Ustaz, pengalaman saya sendirilah. Tapi memang eloknya macam tu, diri sendiri yang rawat. Baca ayat tu sendiri. I think sebab itu kita cakap dengan Allah that kita memang tidak baik. Kita sendiri yang nak diri kita baik. Bukan macam tu maksud saya lah. Macam tu. Ustaz, Yes, ada yang mengatakan kalau kita nak pindah ke rumah baru, sebelum kita pindah, rumah yang kita nak duduk tu hendaklah dibacakan dengan surah Al-Baqarah. Sekali jalan, sekali. Maksudnya saya sebelum saya pindah ke rumah saya memang minta ada satu ustaz
dia baca Baqarah tu satu hari tu, dalam satu hari tu dia boleh completekan Baqarah tu. Saya minta dia tolong bacakan untuk dia kata rumah tu kalau ada jin ke ada apa ke keluar. Sebab rumah kalau kita nak masuk ni selalunya kadang kita tak tahu berapa lama tempoh dah kosong. Jadi dia kata ustaz tu yang sarankan sebaik-baiknya bacalah surah Al-Baqarah. Lepas tu saya kata tak mampu saya nak baca dalam satu hari duduk baca surah Al-Baqarah. Jadi saya minta ustaz tu lah yang baca surah Al-Baqarah. Related dengan apa yang ustaz cakap lah, yang rumah seloknya baca surah Al-Baqarah macam tu. Ni pengongsian saya lah. Okey. Hadis tu jelas lah. Hadis sebut sekejap, macam mana hadis ni? Inna syaitana yafirru minal baiti alladhi tuqra fihi suratul Baqarah. Sesungguhnya syaitan itu dia lari daripada rumah yang dibacakan padanya suratul Baqarah. Yang pertama, kalau kita lihat secara literal, zahir hadis ni tidaklah ditetapkan untuk kita membaca sekaligus. Tetapi yalah, of course lah baca sekaligus lebih baik. Dan of course lah lebih baik kita baca sendiri. Tetapi tak ada masalah pun kita suruh orang lain baca. Bagus lah. Tak ada masalah juga. Boleh juga. Tetapi pada asalnya dibaca oleh tuan rumah lah. Sebab yalah kita yang nak duduk. Syaitan ni tengok tuan rumah tak pandai baca ni. Dia kata nanti lepas ustaz ni balik aku masuk boleh lah. Contoh lah, tak ada. Saya nak tanyakan ustaz, hari tu masa masa arwah suami saya tengah sakit. Yelah, kita manalah tahu bila orang nak meninggal kan. Tapi ustaz tu pesanan saya pasangkan surah Al-Baqarah sebelah dia sampai habis. Itu okey ke ustaz sebenarnya? Baca surah Al-Baqarah sampai habis sebelah dia. Semasa dia nak meninggal. Bukan masa dia sakit lah, macam tu. Kita tak tahu bila masa dia nak meninggal kan. Tapi coincidentally masa tu it was like 2 hari rasanya sebelum dia meninggal. Untuk memudahkan dia meninggal ke? Untuk to avoid ada yang tak elok dekat dengan dia lah. Macam tu. Mungkin gangguan syaitan lah ketika sakit tu. Allahu alam. Tak tahu. Tapi kalau yang biasa orang kita buat tu, baca Yasin tu sebelum orang meninggal tu memang untuk memudahkan dia meninggal. Yang itu ya ada hadis walaupun dia dhaif tetapi dia terdapat sokongan daripada amalan sebahagian sahabat. So dia quite boleh diamalkan. Majoriti ulama mengatakan dia boleh diamalkan surah Yasin sebelum meninggal. Tapi orang kita ni banyak dah meninggal, tiba-tiba ada ramai orang datang baca Yasin. Sepatutnya baca Yasin tu sebab sebenarnya antara cara untuk nak memudahkan apabila orang tu dah dekat dah, kita lihat dah dekat nak meninggal, so baca Yasin. Adapun surah-surah lain Allahualam saya tak tahu. Tapi boleh baca, tak kisah sebenarnya. Ayat Quran ni mana-mana pun dia sebenarnya barakah dia ada. Lebih daripada buka TV tengok buletin utama, baik buka Quran lah macam tu lah. Dia ada satu perasaan yang menenangkan, yang boleh mengurangkan sakit dan sebagainya. Tak kisahlah ayat-ayat apa pun pasang. Lagi-lagi pula bukan kita yang baca, lagi-lagi yang bacanya tu YouTube ke kan dan sebagainya. Maksudnya alat yang kita pasang lah untuk baca, bukan kita baca pun. Jadi pasang je lah, bagi habis satu Quran pun tak apa. Lagi bagus. Ustaz, tadi ada cakap pasal syifa kan, Al-Quran tu syifa. So kita boleh ambil satu-satu ayat doa ke kita amalkan untuk kita sembuhkan penyakit yang kita alami tu.
Boleh tak macam tu? Kalau sekadar lah dari sudut ruqyah yang saya belajar, saya pun tak adalah, bukan maksudnya tak adalah seorang perawat yang apa panggil macam Superman sangat. Tapi bolehlah sikit-sikit. Bacaan ruqyah kalau sakit yang dimaksudkan ialah sakit yang disebabkan oleh gangguan halus, makhluk halus, kadang-kadang dia ada ayat Quran yang tak jalan, kita baca ayat lain jalan. Jadi dia kadang-kadang dia bergantung pada pengalaman pun je. Tetapi secara umum kalau berkaitan dengan gangguan syaitan, gangguan makhluk halus, 3 kul ayat kursi tu adalah ayat-ayat yang memang dah cukup power dah lah. Adapun kalau sakit-sakit yang berkait dengan sakit-sakit yang dipanggil fizikal lah, sakit-sakit yang boleh didiagnos oleh doktor perubatan, secara orang panggil secara teorinya agama menyuruh ataupun agama dia mengiktiraf segala jenis perubatan yang boleh membuatkan seseorang itu sembuh selagi mana tidak bersalahan dengan syarak dan selagi mana ia telah terbukti dengan kajian ilmu. So itu yang pertama. Yang kedua, dari sudut sebenarnya kalau maksudnya sakit-sakit ya, sakit sakit jantung ke, sakit buah pinggang ke, sakit paru-paru ke, sakit asma, lelah, tujuan ayat Quran itu yang pertama ialah dia memang syifa. Yang dimaksudkan tu yang pertama dia adalah syifa bagi sakit hati, penyakit di antara iman dengan kufur. Maksudnya dia adalah merawat kita punya rohani. Itu yang pertama, syifa yang pertama yang dimaksudkan daripada Al-Quran. Yang kedua, of course lah, dia ada satu bantuan untuk mempercepatkan sembuh. Apabila kita sentiasa berada dalam keadaan tenang, kita sentiasa berada dalam keadaan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, apa jenis penyakit pun selain daripada makan ubat, maka kita menjadikan diri kita tenang, fokus, positif. Semua tu akan mempercepatkan penyembuhan. So tidak syak lah memang Al-Quran adalah penyembuh. Itu maksud dia. Ustaz, Ya, Haji Shanum. Lama tak dengar suara. nak tanya sikit Ustaz. Betul ke Ustaz, tiap surah yang dalam Al-Quran tu ada malaikat menjaganya? Tiap satu surah satu malaikat. Betul ke Ustaz? Tak tahu. Tak pernah dengar lah Hajah. Nanti kalau tak pernah dengar. Tak pernah dengar tak apa. Lagi satu Ustaz, boleh tak? Saya terfikirlah pula, boleh tak kalau kita meminta pada Allah, setiap yang kita doa amal hari-hari tu, kita sebut pada Allah, ya Allah, jadikan setiap wirid, setiap zikir, setiap doa, setiap ibadah yang hamba ini lakukan, jadikanlah ia juga sebagai ruqyah memberi sifat kepada diri hamba, iaitu kesembuhan dan perlindungan dari segala perkara yang tidak elok. Boleh tak Ustaz? Boleh. Terima kasih Ustaz. Bagus semuanya sebenarnya. Ruqyah ni maksudnya ruqyah ni sebenarnya doa. Ruqyah. Baik semuanya amalkan sendiri. Dia macam ni lah. Dia macam kita datang kepada orang yang nak merawat tu. Kemudian doktor tu kan dia dah ada bagi, kalau kita pergi hospital, doktor bagi ubat kan, makan sendiri kat rumah kan. Tak ada doktor suap-suap kan. Mana ada. Orang kaya pun suap sendiri ubat. Lain kalau dia ada nurse peribadi kat rumah kan. Tapi macam tu jugalah berkaitan dengan ruqyah ni. Apabila kita ada belajar dengan seorang guru, seorang ustaz, kemudian dia baca ayat Quran ni, tu ubat dah tu, kemudian baca sendiri. So sama je. So kita balik, kita jaga amal. Memang kebanyakan secara peribadi memang biasanya yang selalu terkesan dengan gangguan makhluk halus ni, kebiasaannya dia tidak berhati-hati dengan ataupun dia tidak menjaga amalan. Ada satu kisah, ni selingan je lah ni.
Ada soalan, ada selingan nak habis dah. Ada satu, ni kisah betul ni. Kelakar ni, bila ingat kelakar. Ada satu orang ni, dia memang kena ganggu, kena rasuk, meracau-racau. Kemudian perawat ni datang. Dia kata, kenapa kau kacau dia? Dia kata, kemudian jin tu kata, aku kacau dia, aku seronok kacau dia. Sebab dia tak semayang. Dia tak pergi masjid, semayang jemaah. Lepas tu, kejut lah. Oh ya ke? Okey lah, macam ni lah. Kita buat deal lah. Kita buat satu MOU. Selagi mana kawan ni dia pergi masjid, semayang, solat jemaah, kau jangan kacau dia. Kau duduk depan rumah dia. Sekali dia tinggal, kau masuk balik. Berkat daripada tu, start daripada hari tu, kawan ni adalah orang pertama datang. Belum azan dah pergi masjid lah. Nak cerita dia ialah, sekiranya kita adalah orang yang menjaga zikir pagi dan petang, baca a'udzubikalimatillah hitamma, bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi, baca ayat kursi setiap lepas solat, baca 3 kul pagi petang selepas solat. Dia adalah satu tipu helah yang lemah yang insya-Allah. Dia macam kita punya suplemen lah. Suplemen. Kita tak makan makanan yang sehat, yang mempunyai zat-zat yang diperlukan oleh badan. So kita perlukan suplemen. Tapi kalau kita telah makan makanan-makanan yang berzat, ni mungkin doktor boleh komen ni. Mungkin kita tak memerlukan sangat suplemen. Vitamin tu, vitamin ni kita dah makan kan. Faham tak? Faham tak maksud dia? So macam itulah. Apa makanan-makanan yang menjadikan iman kita ni ada zat? Itulah kita jaga solat wajib, kita solat sunat, sikit-sikit zikir yang tinggal, cakap elok-elok, cakap kata-kata yang baik, tengok benda-benda yang baik. Itu semua adalah sama je. Konsep yang sama. Setiap hari akan pasang bacaan surah Al-Baqarah di boarding kucing, ianya dapat membantu menenangkan kucing yang garang dan stres duduk dalam boarding. Subhanallah. Bukan kucing je, kita boleh tengok kat YouTube, ada kambing, ada macam-macam. Pasang Quran kan. Dia memang amazing lah, memang amazing. Kalau dia panggil, banyak mana ketenangan dan kebahagiaan yang kamu nak? Saya nak sebanyak begini. Okey, sebanyak itulah kamu kena baca Quran. Macam itulah lebih kurang. Kita nak bahagia sikit, baca sikit. Nak bahagia banyak, baca banyak. Wallahu a'lam. Ada apa-apa lagi? Oh, good. Alright. Okey, kalau tak ada apa-apa lagi, mungkin kita boleh tangguh dulu dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wasallam. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina ila siratal mustaqim. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.